sebelum kita nak belajar perkara yang baru. So kita akan tengok latih diri 1.2C dekat situ. Okay. Yang belum siap lagi ataupun belum bincang lagi, berarti kita akan tengok tajuk baru lah. So awak keluarkan kamera. Keluarkan dulu kamera. Awak boleh semak 1.2. Latih diri, self practice. Find each of the following. Nilaikan setiap yang berikut. Jadi hari tu kita sampai A dan B saja. So kita akan buat C sampai F lah. Okay, jadi kita recap balik. So minggu lepas kita belajar mengenai BODMAS, bracket of division, multiplication, addition and subtraction. Saya dah tulis kat sini ataupun kubadatato ataupun kudabatato lah, kurungan yang datang dulu buat kurungan. Lepas tu kita boleh pilih antara bahagi atau darab, dan kita boleh pilih antara tambah ataupun tolak. Okay, so hari ni kita cuba siapkan perbuatan C okay. So sikit. Okay, jadi ini. So kita tengoklah, kita ada kurungan iaitu -3 dan juga -8. Tapi kurungan ni adalah nombor sahaja kan. Nombor negatif. Jadi kita kena consider ada operasi dekat luar kurungan tu. Dia hilang je. Mana pergi? Kita pergi ke bawah sekejap Kat sini. Okay, jadi kita tengok kita ada kurungan yang tadi antara -3 dan juga -8. Ni kurungan. Tapi dia merujuk kepada nombor sahaja kan. So kita kena tengok pula lepas tu. Lepas kurungan kita ada operasi negatif bahagi dengan tambah. So berdasarkan yang kita dah belajar minggu lepas, BODMAS ataupun kubadatato, division multiplication kan, yang kita kena buat dulu Kalau kudabatato, kita kurungan dah settle lah, maksudnya kita cari antara darab ataupun bahagi sebelum kita buat tambah dan tolak Jadi ada 3 operasi kat sini, tolak, bahagi dengan tambah. Jadi kita buat langkah pertama, kita buat yang ini dulu, yang bahagi dulu. Langkah pertama, step 1. Selesaikan yang ini dulu. Okey, jadinya kita akan dapat di sini adalah 4 tolak. Okey, 15 kita bahagi dengan -3, berapa yang akan kita dapat kat sini? -5. -5 So jadi kita dapat kurungan kat sini lah, -5. Maksudnya kita menyelesaikan step 1 saya buat kurungan. Okay, so yang lain kita salin sajalah. Okay, kemudian kita dah ada macam ni, kita boleh buka kurungan. Okay, langkah kedua kita buka kurungan. Saya tulis Jadi kita buka kurungan. So tolak-tolak kita akan jadi tambah. So tolak-tolak jadi tambah. Tambah So tambah 5. Buka kurungan, tambah tolak jadi tolak 8. Jadi lepas kita kira 4 tambah 5 kita dapat 9, tolak 8. Jadi 9 tolak 8 kita dapat 1. Okey. Jadi siapa yang betul boleh raise hand. Saya nak tengok berapa orang yang betul untuk soalan C tu. Tengok. Cuba raise hand, saya nak tengok ada berapa. Boleh write Yang betul boleh write, yang salah boleh buat pembetulan. Kamu boleh terus pembetulan kat situ. Ustaz, saya berkata pada Ustaz ini, saya tarik kita ni
Okay, so saya teruskan C, lepas C apa? D Okay, D. Soalan macam ni, soalan ada bahagi. Okay, kalau soalan macam ni, kalau kat buku teks dia selesaikan, dia unik lah soalan ni Dia selesaikan atas, dia selesaikan bawah. Dia macam ni, kalau bayangkan, ni macam ada satu kurungan besar yang awak kena selesaikan dulu atas. Dia bahagi dengan yang kat bawah ni. Jadi kita selesai kat atas dulu, negatif 14. Okay, tambah tolak, kita buka kurungan. So kita akan dapat tolak 22 Jadi bawah kita dapat negatif 23, kita buka kurungan, tolak-tolak kita akan dapat apa kat sini? Tambah 30. So step 1 kita buka kurungan. Okay. Jadi lepas tu kira lah macam biasa. Hutang 14, hutang 22. Operasi sama, kita tambahkan saja. So kita dapat berapa sini? 38. 38 operasi sama. So negatif 38. Cikgu 36 cikgu. 36. 36. 36. Okey, bawah operasi berbeza. Bila operasi berbeza kita tolakkan. Siapa yang menang? 23 ke 35 yang besar? Nilai dia. 35. So bawah ni tambah lah ataupun positif number. So tolakkan. 35 tolak 23 kita dapat berapa situ? 12 kan? 12. Okay, lepas tu kita bahagilah. Positif kan. Okay. Kita bahagi. So bahagi kita ringkaskan. Kita akan dapat bahagi 12. Positif 3. Okay. Negatif 3 bahagi 1. Negatif positif dapat apa? Jawapan last ni. Negatif 3. Negatif 3. Okay. Nombor negatif bahagi nombor positif dapat nombor negatif. So jawapannya negatif 3. Siapa yang betul? Angkat tangan. Saya cuma lupa letak negatif dengan positif ah. Lupa letak. Ambil pen merah tu lah, letak kat situ. Buat pembetulan Letakkan nombor kat situ. Ada yang tak boleh masuk. Saya guna link baru. Okay, so itu adalah D. Kita tengok seterusnya E pula. Okay. Kalau tak sempat saya ada screenshot dekat Telegram tu untuk kamu Okay, seterusnya. Okay, ini kita tengok kurungan lah. Tapi kurungan kita ada negatif 3 dengan negatif 6. Ni nombor negatif sahaja kan. Okay, jadi kita tengok yang di luar pula. Sebab dia tak ada apa yang nak diselesaikan. Dia memang jadi negatif 3 kan. Okay, kita tengok yang mana kita dah selesaikan. So operasi kita ada tolak, darab dengan tolak. Mana yang satu yang kita nak buat dulu ni? Kalau berdasarkan kubadatato. Darab. Darab. So kita pilih dulu. So kita buat yang ini. Ini step 1. Step 1. Okay. So kita akan dapat sini negatif 12 tolak. Okay, 15 darab dengan negatif 3 kita dapat negatif 45. Boleh So yang lain salin macam biasa. Okay. Saya pakai pen lain. Saya takut kamu confuse nanti. Negatif 45 pakai pen lain. Negatif 45. Okay. So lepas tu kita pun bukalah kurungan. Okay, buka kurungan. So bila buka kurungan, negatif 12, tolak-tolak kita akan dapat tambah 45.
Okay. Ni tolak, buka kurungan, tolak, kita dapat tambah 6. So ni step 2, buka kurungan. Okay. So selepas tu selesaikan sini pula. Kan? Step 3 kamu. Okay, selesaikan. Negatif 12 tambah 45. Operasi berbeza kan? Kita kena tolakkan. So kita tolakkan. Yang menang 45. So sini positif lah. Mana-mana datang dulu. Kalau awak nak buat yang belah sini dulu pun boleh. Tak ada masalah. Dulu boleh. Kalau nak buat 45 campur 6 dulu pun boleh. Ataupun sebab dia tambah tolak tak kisah. Ataupun selesai kat depan ni. Negatif 12 tambah 45. So kamu dapat ni berapa bawah ni? 5 tolak 2, 3. 4 tolak 1, 3. Positif ke negatif 33 kat sini? Positif. Positif. Positif sebab 45 yang menang Jadi 33 pakai pen lain. Betul tak? 33 pakai pen lain senang. Nanti kan boleh study balik. Tambah 6. Jadi jawapan dia 39. Okey? Jadi siapa betul? Saya salah sebab tersilap darab. Ada tak yang tulis negatif 39? Tak ada. Yang salah Saya boleh buat. cari jawab yang nombor 2 tu tersilap buat. Saya buat tolak dulu. Tolak 3. Okey, yang salah tu boleh buat pembetulan lah. Satu point dulu. Saya share juga kat Telegram sebab saya tahu ada yang susah nak tengok. Okey. Okey, boleh teruskan soalan lain? Boleh. Okay. Okey. Sekejap lagi saya akan bagi soalan ekstra lagi. Navin Kumar, boleh? Navin Kumar, kelas mana Navin Kumar? Satu Iman. Okey, soalan macam ni, macam soalan yang C tadi tu. Okay, macam soalan yang C ke D tadi Jadi untuk soalan macam ni, selesaikan atas, selesaikan bawah lah. Jadi kita selesaikan atas dulu. Okey, operasi yang mana yang kamu nak selesaikan dulu? Kita ada tolak, tambah dengan darab. Yang dalam kurungan, Darab. memang macam tu nombor dia, tak payahlah selesaikan. So kita selesaikan darab. Yang ni kita selesaikan. Okey. Ada yang lambat masuk ni. Dan kali jangan lambat masuk tolong pancul masuk kelas. Saya tak nak kawan-kawan yang masuk awal tu kita raikan. Lepas tu saya akan mula on time. Okey, jadi kita ada negatif 6. Okey, tambah. Selesaikan yang kurungan. Negatif 8 darab negatif 5. Okey, kita dapat apa? Negatif darab negatif dapat 40. So dapat positif 40. So saya buat kurungan lah. Nanti kan kamu confuse. Positif 40 So ni saya selesaikan yang ini. Maksud dia. Okey, kita bahagi dengan kat sini bawah. Negatif 27. Okey, ni kita boleh buka kurungan lah sebenarnya. Tapi kalau nak salin dulu pun tak apalah. Okay, jadi kita buat langkah kedua, kita buka kurungan. So kita dapat negatif 6 tambah 40 bahagi dengan negatif 27. Buka kurungan. Tolak jadi tambah 38. Okay. So step 2 kita buka kurungan. Okay, seterusnya kita kira lah. Negatif 6 tambah 40. Operasi berbeza kita tolakkan. Siapa menang? 40 ke 6 yang menang?
Yang besar. Nombor yang besar. 40. 10 kan? 40. So jawapan dia berapa sini? 34. 4. Okay, di bawah pun sama operasi beza. Jadi kita tolakkan. 38 tolak 27. Kita dapat 11 eh? Betul. 11 positif ke negatif? Positif. Positif sebab sini 38 yang menang. So dapat 34/11. Ataupun ada tak siapa yang buat dalam bentuk pecahan Dia nombor bercampur kan? 3, 1, 11. 11. 33 baki 1 kan? Jadi cara dia tulis 3/1/11. Nombor bercampur Dua-dua saya terima lah soalan ni. Ada lagi tak soalan sampai F ni? Tak ada, dah habis. Habislah kat situ Okey, ada tak yang betul semua? A sampai F tu. Ada, ramai juga ni. Ada yang betul semua, ramai-ramai. Tapi tak semualah yang betul semua tu. Ada dalam 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 orang daripada 102. Lebih 10% lah yang betul semua Lebih 10%. Okay. Sekejap. F saya belum screenshot lagi. Saya screenshot dulu. Saya nak bagi juga. Takut nanti ada yang tak dapat Okay, so done. Yang ni siap dah habis. Okay, mahir diri tu nanti dulu. Sebab kita tak habis satu topik ni lagi. Okay. Bagaimana anda menghitung dengan efisien? Okay, ini yang akan kita belajar lah pada hari ni dekat buku awak tu, awak boleh buat tajuk. Hari ni berapa bulan? 15. 15 Okay, so tulis dekat buku awak 15 bulan 4. Mana saya punya pen? Okay, 15 Cikgu, saya bulan 4. pakai kertas. Pakai kertas tak apa, tulis. Nanti dapat buku kat koperasi boleh tampal yang pakai kertas. Okay, tulis ni dengan tulis mana dia punya? Sekejap, bukan kat sini. Atas sikit. Oh, yang ni saya tertinggal. Kena guna buku ke kertas? Ya? Apa tak dengar lah? Saya dah dapat buku, jadi kena guna buku ke kertas? Siapa yang dah ada buku, pakai buku lah. Dah ambil daripada koperasi Okey, apa yang saya nak awak buat, dah tertarik dah? Okey, kita ada 4 hukum. Saya nak awak salin yang ini Yang pertama. Okey, tulis tajuk dia. Yang mana Tajuk cikgu? dia, tajuk dia ialah bagaimanakah Cikgu, anda Kertas kena menghurai. kertas baru ke apa? Oh, kertas baru ke apa? Pakai baru, kertas baru. Okay. Pakai kertas baru Pakai kertas baru. Bagus soalan tu. Ni tajuk dia. Tarikh tadi 15 bulan 4. Bagaimana anda menghuraikan hukum operasi aritmetik. Tulis dulu tajuk dia. Okay, lepas dah tulis tajuk, saya nak awak salin kat sini.
Tapi kena buat dalam bahasa English kan? Oh, yang apa DLP eh? DLP. Kena buka buku DLP. Sekejap saya tengah berfikir dulu. Cikgu. Mm-mm. Tak pun macam ni, jap. Okey, dah tulis tajuk ke tadi? Dah tulis tarikh ke tadi? Dah. Dah. Okey, so kita buat kat sini lah. Sekejap. Saya tak nak tulis banyak-banyak sebenarnya. Cukup sekadar yang ada. Sekejap nak buat garisan. Cikgu tulis tajuk kan? Yang Tadi how dah do pernah you, tulis tadi, hukum. yang macam mana awak terangkan tu ke? Okay. Okey, tadi tarikh 15/4. Okey, kita ada hukum tadi kan, bagaimana something tajuk tadi. Hukum operasi. Asas aritmetik. Okay, kalau di LP nak tulis macam mana ni? How Dalam do bahasa you Melayu. describe the laws of arithmetic operation? So tulis law of arithmetic operation. Saya harap yang belajar di LP boleh rujuk pada buku teks yang bahasa Inggeris arithmetic operation. Okay, so dia ada 4 hukum. Yang pertama adalah hukum Kalis sekutuan. Hukum Kalis sekutuan. Okay, bahasa Inggeris apa? Hukum Kalis sekutuan ni? Law of Identity law ataupun commutative law. Tak tahu ada 4 dia tulis kat dalam ni. Kalis sekutuan. Associative law ke? Sorting Associative. Yang kat belas ni. Yes, associative. Associative law. Saling yang penyelesaian tu ke cikgu? Apa dia? So, you salin dulu hukum Kalis sekutuan ni. Okey, hukum Kalis sekutuan ada 2. Satu, ditulis kat situ. A tambah B tambah C kan. Sama juga dengan A tambah kurungan B tambah C. Maksudnya, dalam kes ni kita boleh buat mana-mana satu. Sama ada kita nak tambahkan A tambah B dulu ataupun B tambah C dulu. Tu cerita dia. Okay. So nama dia Kalis sekutuan. Ni just untuk kamu sekadar kamu tahulah. Ataupun kita ada A multiplied by B multiplied C. Darab Sama juga A multiplied by bracket B multiplied by C. Benda ni benda yang sama. Kalau kamu kira, kamu still akan dapat jawapan yang sama lah. Tu untuk nombor 1. Okay. Jadi kita ada contoh ataupun example. Contoh dia. Okay. Kita ada macam dalam buku teks tu lah. Kalau 29 campur 38 campur 2. Okay. Kita tengok yang mana yang senang dululah. Takkan kita nak buat kat depan kan. Kat depan ni macam nak kena kira dulu. Jadi yang senang kita buat 29 Cikgu tambah. kena salin apa yang cikgu tulis tu ke? Salin apa yang saya tulis. Semua salin apa yang saya tulis Okay, kita buat kurungan 38 tambah 2. Jadi kita tengok kat belakang lebih senang nak selesaikan daripada yang depan kan. So 38 tambah 2 dapat berapa? 29 campur 40. Lepas tu barulah kita kira macam biasa, kita dapat 69. Jadi tujuan dia kita boleh guna hukum Kalis sekutuan, kita boleh
buat dulu yang mana yang senang. Kalau belakang senang, kita buat belakang yang senang. Ni contoh satu lah. Bahasa Inggeris apa contoh? Example. Example. So, you boleh tulis situ example. Okay? Okay. So, kamu juga boleh buat, dah selesai kan yang tu kan? Okay, contoh. Yang ni saya nak cuba kamu buat lah. Okay, cuba kamu buat contoh satu lagi ni. Kita tengok pada, okay. Ni contoh satu, jadikan dia contoh satu. Mana saya pen? Tak ada, dah hilang pen saya. Mana lah pen? Tak nak gerak. Okay. Ni contoh satu example one. Okay, contoh dua. Contoh dua. Okay, cuba yang ni saya nak kamu buat. 3, 5, 6 campur 6, 1 tambah 9. Cuba kamu buat. Yang mana satu kamu, yang senang kamu buat dulu. Yang depan ke belakang? Belakang. Kan? Nampak kan? So belakang. So itulah maksudnya hukum kalis sekutuan. Selesaikanlah, kamu cuba selesaikan. Okay. Jadi bila kita selesaikan, okay, kamu dapat apa sini? Ni dapat 70, 70. so 3, 5, 6 campur 70. Dan 6, 0, 6. Ini dapat 12, naik atas 1, 4. So dapatlah 426. Dapat tak? Sama tak dengan saya punya? Dapat. Sama cikgu. Sama. Tu hukum kalis sekutuan. Betul ke bahasa Inggeris dia associative law? Tak Tak tahu lah. cikgu, dia ada 4 cikgu. Tak tahu yang mana Tengok. Tapi saya rasa yang cikgu tunjukkan tu betul lah. Bukan dia Yang betul lah. kurungan A tambah B tutup kurungan tambah C bersamaan A tambah buka kurungan B tambah C tutup kurungan. Yang tu. Betul lah tu. Betul tu. Nama dia associative law. Bukan law of associative. Associative law. Associative law. Cikgu ni muka surat berapa? Saya pergi tanda sini. 9. Tak 11. Okay. So, dah salin dah. Hukum kalis sekutuan. Dah faham tak? Pakat Dah okey kan? faham. Yang darab pula. Tengok ada tak yang darab. Contoh yang ni. Ni darab. Ni darab. Oh, tapi dia terbalik-terbalik. Tak kisahlah. Terbalik-terbalik je pun. Okay. Kalau, apa tu nama dia? Kalau darab. Contoh 3 Saya duduk kat sini lah. Lambat sikit saya punya pen ni. Kena menunggu. Terus ambil soalan lah sebab contoh ni macam saya rasa kamu faham kan? Cikgu, Belakang ni nama kan? tajuk dia apa? Nama tajuk kedua tu apa? Tajuk kedua? Yang hukum kalis tu, yang darab tu. Oh, darab tu pun nama dia sama. Kalis sekutuan juga. Okey, yang hukum kalis sekutuan ada 2. Satu tambah, satu lagi darab. Okey, kita ambil contoh 3. Saya terus ambil yang latihan lah, senang kan? Okey, saya nak
Tak nak keluar pen saya ni. Dia merajuk pula. Okey, cuba kamu buat ini B ni, nampak tak? 20 darab 567 darab 5 ni. Nampak. Tak saya ni Nampak. Siapa dah nampak maksud saya ni? Ni. Yang ni kamu jadikan dia contoh 3 sebab ini kita nak buat untuk darab. Contoh 3, darab masih dalam kalis sekutuan Okey, 20 darab 567 darab 5. Yang ni pun kita boleh pilih sebenarnya kita nak buat yang mana dulu. Tapi dia susun. Bila susun dia kata tukar tertib. Susun, terbalikkan saja kan. Tukar tertib bahasa Inggeris apa tukar tertib? Commutative law. Okay, commutative law. So dia pakai kalau tukar tertib dulu. Tapi tak apalah, sebenarnya tak ada masalah pun. Janji kamu faham apa yang kamu nak buat So kamu buat 567 darab 20 darab 5. Boleh macam tu? Kita susun. Okay? So kita buat yang mana dulu? Yang mana senang? 20 darab 5. 5. 20 darab 5. So buat yang ni dulu. So terus kamu dapat jawapan kat situ. 567. 20 kali 5? 100. 100. Jadi kalau darab 100 tambah je kosong kat belakang kan? 567 700. 56,700. 56,700. Okay? Tu hukum kalis sekutuan. Tapi contoh 3 ni sebenarnya dia ada kalis tukar tertib ni macam ni kan. Ataupun kita namakan dia commutative law. Maksudnya kita boleh letak depan, letak belakang. Terbalikkan sajalah. Okay? So macam at least kamu tahulah tu nama dia. Okay. Okay, lepas tu kita ada kalis sekutuan dah. Bukan tertib tadi tu nak kena buat ke? Terbalik saja kan? Tak ada masalah lah. Kalis agihan. Hukum kalis agihan. Okay, tengok sekejap. Kalis agihan. Okay, ni formula dia. Hukum kalis agihan nombor 2. Buat belah mana ni? Buat sebelah sini. Okay. Seterusnya. Cikgu ni contoh 4 ke tukar jadi hukum kalis agihan? Ini nombor 2. Okey. Bukan contoh, dia masuk dalam nombor. Tak keluar sebenarnya pen. Pen berpuasa. Pen puasa. Dia lambat sampai signal dia. Baru keluar. Okay. Saya buat kat sini So nombor 2 kamu boleh pakai hukum kalis agihan. Okay, kalau dalam bahasa Inggerisnya ialah Distributive law. distributive law Distributive law. Cikgu yang sebelah tu kena tukar law of associative, tukar jadi associative law ke? Associative law, ya. Okay. Bahasa Inggeris dia sebenarnya associative law. Okay, so distributive law. So kamu boleh ambil kat buku teks tu jugalah sebenarnya kan. Saya ambil pun daripada buku teks ni. 1 darab 1. Okay. Okay, dia buat. So A darab kurungan B tolak C. Satu lagi kita ada A darab kurungan B tambah C. Okay. Selalunya kalau dalam matematik kita akan selesaikan dalam kurungan dulu. Betul tak? Kita buat kurungan dulu, kita selesaikan kan? Okay. Jadi dalam matematik, selain daripada kita selesaikan kurungan, kita boleh pakai distribute, agihkan dia. Okay. Cara kita agihkan dia ialah, kita nampak tak ni kurungan. Apa maksud kurungan? Sebenarnya dia adalah darab ya.
Jadi ni sebenarnya kita akan dapat A darab B. Salin A darab B. Kemudian kita ada tolak dekat sini. So tolak. Sebab tolak. Okay, lepas tu kita ada satu lagi. A darab dengan apa tu? A C. darab dengan C. Itu cara dia. Selesaikan. Okey. Jadi kalau di bawah ini pun sama. A darab B. Okey. Lepas tu kita ada tambah. Sebab dalam kurungan ni tambah kan? Tambah. So kita agihkan dia. So satu lagi kita ada A darab dengan C. Okey. Ni dia punya hukum dia lah. Okey, contoh. Saya tulis kat sini Contoh 1. Example 1 lah. So example 1, okay, contoh kita ada uh, 6 darab 1 tambah 5. Contoh ni contoh. Okay, selalunya kita akan selesaikan dalam kurungan kan. Tapi kalau kita nak gunakan hukum kalis agihan ataupun distributive law, kita akan buat macam mana? Kita akan dapat 6 darab 1 6 darab 5. tambah 6 darab 5. Ni cara dia. Okay. So kalau kita selesaikan lah, kita dapat sini, kita dapat 6 tambah dengan, ni darab bukan tambah ni, yang 5 ni. 6 tambah 5 ni, 6 darab 5, saya silap. 6 darab 5. Confuse tanda dia pun tambah kejap darab, ni tambah. Pakai pen lain lah, nampak lain So 6 kali 1, 6 tambah 6 darab 5, 30 kan? So kamu dapat 36. Jadi kalau biasa kamu selesaikan, kalau cara biasa yang kamu pakai bookmark, selesaikan kurungan, 1 tambah 5 dapat 6. Jadi 6 darab dengan 6 dapatlah 36. Sama tak jawapan dia? Sama. Sama. Jadi ada cara lain lah kita boleh pakai distributive law. Kita panggil hukum kalis agihan. Okay, jelas tak so far? Jelas. Jadi saya akan bagi kamu contoh 2. Kamu cuba selesaikan contoh 2 ni. Sekejap Bawakan sikit. Contoh 2. So, example 2. Empat darab. Saya tambah satu lagi nombor. Sebenarnya cara dia sama. Still kamu kena darab dengan 4 ni. Cuba kamu selesaikan menggunakan hukum kalis agihan. Tips dia darabkan saja kan. Darab sini, satu lagi darab. Cuba kamu buat dululah. Siapa yang siap? Paling laju tulis siap. Saya nak share jawapan dia dengan yang lain. Siap. Siap? Siapa tu? Awak share jawapan awak kat Telegram. Saya akan copy paste. Siap. Siap cikgu. Cuba share kat Telegram. Nanti saya pastekan kat sini. Saya tengok betul tak dia buat.
Afif Harith. Saya dapat daripada Afif Harith. Okey, tengok jawapan dia. Afif Harith. So, kita ke bawahkan sikit. Okay, saya nak share daripada Afif Harith ni jawapan ya. Saya nak tengok betul tak dia buat menggunakan hukum talis agihan ni. Okay. Lawan no. Okay. Betul tak kawan-kawan buat? Afif buat ni? Okay, saya tengok betul. Betul eh? Betul. Okay, betul. Okay, bagus. Afif. Berapa bintang nak bagi ni? Kelas mana Afif? 1 Iman. Iman. Good. 1 Iman. Okay, maksudnya fahamlah kan? Contoh kedua tu? Okay, so tu selesai. Mana lagi? Okay, yang apa lagi yang kita tak sentuh? Setakat ni kita tertib terbalikkan saja. Okay, ni tak ada masalah kan? Saya rasa okey lah. Sekutuan saya dah selesaikan. Garis agihan dah. Okay, hukum identiti. Okay, kita hukum identiti ni A tambah kosong sama dengan A. Apa maksud identiti? Bila identiti ni maksudnya kita akan dapat dia lah. Sama ada diri dia atau kosong. Contoh kat sini A tambah kosong sama dengan A tambah sifar, kita dapat A kan. Salin ni ke cikgu? Yang ni salin lah. Ni salin yang ni. Hukum identiti, kamu tulis tajuk dia dulu. Identity law kan, bahasa Inggeris dia kan. So ni tajuk dia identity law. Buat tajuk dulu. Lepas tu barulah salin semua formula ni. Ni tajuk baru kamu buat A tambah kosong sama dengan A. A darab kosong. Buatlah kan. A darab 1 sama dengan A tambah tolak A sama dengan kosong. Sebab kalau kita buka kurungan, tambah tolak jadi tolak. So A tolak A tak adalah kosong lah kan. Yelah sekali kita ada A darab dengan 1 per A. Sebenarnya A darab 1 per A kita boleh cancel ni. So kita akan dapat jawapan dia 1 lah. Kita boleh potong-potong. A darab 1 per A adalah A bahagi A sebenarnya. Ni sebenarnya kita tulis sebagai A bahagi A. Benda yang sama kan? Mati. Okay? Salin dah? Boleh lagi cikgu. Dah, tak apa. Nanti kita akan buat satu contoh. Okay, dah selesai dah Salin? Belum. Belum ya? Dah. Dah. Salin. Okay, dah siap tulis dekat komen tu. Saya nak tengok berapa ramai dah siap tu.
Dah siap. Okay, ramai dah siap ni. Zahra, Raja, Ammar, Bais, Muklis, Linda, Dah Ais, siap. Nian, Zarif, Afif, Alif, Adriana, ramai. Ya. Dah semua siap kan? Okey, bagus. Jadi kita tengok satu contoh. Contoh. Cari. Mana yang sesuai? Saya boleh kat sini lah. Pakai apa? Pembaris. Okay. Cakaplah Kak Rasmi. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Tadi tu identity tu kan? Identity. Identity law. Okay, contoh satu. Example one. Okay, yang ni kamu cuba selesaikan 62 tambah 0. Lepas tu, tapi saya kan di akses senang ke dalam rasa. Kalau kita tak sembang ni saya tak mungkin. Okay. Cuba kamu selesaikan. Ya. Ya. Hari ni Aisyah lepas dia ditanya dengan saya tu, dengan saya tu dia akan dalam Okay. Senang kan? Sangat senang. Kalau dapat jawapan tu tak? Ni dapat 62. Betul. Pen lain lah. Pen apa comel? Pen hijau. Okay, ni jawapan dia 62 kan? Yang ni apa? Nombor 2 ni. Sifa Yang ni apa? 25. 35. Yang ni apa jawapan dia? Oh. Tu, boleh cancel jadi itulah dia hukum-hukum yang kamu belajar tadi ya. Cuma tukar tertib tadi tu, kamu tahu kamu boleh terbalikkan saja. Commutative law Okay, jadi tu selesai. Senang tak? Senang. Senang. Okay, jadi boleh kita beralih kepada soalan lain? Kejap. Kejap okey. Sebab tu saya tanya dulu kan. Kalau tak tanya nanti kan ada yang tercecer. Kejap. Dah cikgu. Dah siap dah? Okay, sekejap. Saya pun nak ambilkan gambar ni. Kalau ada kawan kamu yang tak dapat buat tu kan. Tapi seeloknya datang kelas lah, lagi senang. Sebab tak sama kan kalau kita tak datang kelas, kita nak ada momentum nak salin nota tu tak sama momentum dengan kita datang kelas. Kan? Tak sama Ataupun kalau nak lagi Kelas lebih faham. recording balik kan. Recording yang saya ada share dekat YouTube tu. Dekat YouTube tu pun boleh juga. Yang YouTube tu kamu ada ample time lah. Ada banyak masa untuk kamu
fahamkan semula tajuk yang kita dah belajar kan. Tolak tambah, darab bahagi. Okay. Ada yang baru join tu. Iqbal. Baru join. Dah 92 dah. Sekejap Tak, lagi cikgu. kelas habis. Jadi Keluar. internet tertutup. Dah tutup. Okay, bagus. Dah tertutup, masuk balik. Tu bagus. Okay, jadi kita dah belajar dah. Yang ni, kita ada masalah. Okay, jadi kita tengok. Dah nak habis lah ni. So, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Okay, yang ni tak ada masalah lah. Ni macam kita nak selesaikan soalan So, kita terus tengok pada mahir diri 1.2 yang kita dah buat tu kan? Buat ke tidak mahir diri ni? Buat. Okay, Buat. Cikgu. ini yang nombor 1 dululah. Dah buat. Dah buat kan? Okay, nombor 1. Sekejap saya pun nak cuba dapatkan dia punya ni jawapan je. Ada tak siapa-siapa yang nak share jawapan? Apa yang dia dapat untuk nombor 1? Nanti saya cari. Sekejap. Siapa yang nak share boleh sharekan kat Telegram. Dan saya boleh tengokkan. Okay, ada yang dah share jawapan? Mahir diri 1.2 kan? Sebenarnya kamu boleh semak jawapan dia sebab saya ada bagi kamu soft copy kan. Cikgu. Ya. Yang identity law ni formula dia tak payah salin lah. Patutnya boleh salin lah. Tadi salin tak? Tadi saya keluar daripada internet saya terpadam. Kena salin formula tu salin. Tadi saya tak salin, saya tunjuk dekat buku teks tadi. Kena salin Okay, bagus tanya. Diri 1.2. Okay. Saya dah dapat dah. Okay, nombor 1. Saya nak, saya screenshot je. Okay, nombor 1. Saya share dekat sini nombor 1. Kamu boleh semak lah. Yang tak dapat boleh buat pengutulan. Sekejap. Ni jawapan ni. Nombor 1. Dia nak jawapan dia negatif 14 kan? Ini adalah salah satu antara jawapan yang boleh diterima lah. Negatif 14 dia punya hasil dia. Jadi kamu boleh semak ataupun kamu ada jalan ke, maksudnya nombor yang lain yang kamu nak sahkan, kamu boleh beritahu kat Telegram, saya checkkan. Ada tak selain daripada ni? Saya nak masukkan bateri saya tengah low.
Okay, boleh simak. So yang pertama, negatif 12 tambah tolak 2 dapat tolak 2 lah. Dapat tak negatif 14? Dapat kan? Dapat. Dapat. Yang kedua, 6 darab negatif 2 dapat negatif 12 juga. Tolak 2 dapat negatif 14. Betul lah. 5 tolak 11 tolak 8. Kita selesaikan. 5 tolak 11 dulu. Kalau 5 tolak 11, kita dapat berapa ni? 5 tolak Negatif 11 dapat 6. negatif 6 kan? Negatif Ah. 6 tolak dapat negatif 14. Okay, betul. Yang ni kita selesaikan darab dulu. Negatif 2 darab negatif 3 dapat 6. So 6 tolak dengan 15 tolak dengan 5. 6 tolak 15 tolak 5. So 6 tolak 15 dapat berapa? Negatif 9 kan? Negatif 9 tolak 5 dapat negatif 14. So betul lah. 8 darab negatif 2 negatif 16 tambah 2 negatif 14. Betul. Atau jawapan lain-lain. Okay. So saya dapat ada yang share jawapan Farhin Kalisha. Okay, kita tengok Farhin Kalisha punya jalan kerja. Okay, kita tengok dulu. Farhin Kalisha punya jawapan. Okay. Using the following numbers, write 5 calculations that give an answer of negative 14. Okay, the first one, negative 3 minus 11 equals to negative 14. Okay, boleh terima tak ni? Betul lah kan? Dia tambah tolak lagi, tak kisah, boleh Okay, and then second one, negative 2, negative 12 minus 2, negative 14. Okay, correct. Negative 8 minus 11, so you get negative 19 plus 5. So you'll get negative 14. Okay, correct. Okay, number 4. Okay, we solve this bracket first. Negative 2 minus 8, we get negative 10. And then you open the bracket of negative 10, so you get 11 minus 15. And plus minus, you will get minus 10. Okay, correct. And then solve 11 minus 15, so you get negative 4. Minus 10, you get negative 14. Okay, good. Okay, number 4 also correct. Tak bagi kerja sama ni. Pen saya ni. Ish. Dia bergantung pada internet. Internet slow, dia ni lambat sync. Okay, and then number 5. Negative 12 plus minus. So open the bracket, you get minus 3. Okay, good. Then plus 11, minus 10. Okay, bagus. And then selesaikan. This one dapat negative 15 plus 11 minus 10. Then selesaikan this one, dapat negative 4 minus 10, negative 14. Okay, bagus. Okay, good job. Apa nama tadi? Farhin Kalisha. So this one done by Farhin Kalisha. Of course, this one satu iman kan? Okay, 5 star. Good. Okay. Okay, well done. Teacher, Farhin Kalisha. teacher negatif 8 ada ke? Teacher. Teacher. Ada nak tanya ke? Boleh Negatif 8 ada ke? Apa dia? Tak dengar lah. Baiz. Negatif 8 ada ke? Tak dengar lah Baiz. Saya tak Negatif 8 ada ke? Apa? Kenapa? Negatif 8. Sekejap Negatif 8. Negatif 8. Kat mana? Apa yang negatif 8 tu? Dekat Mahadi nombor 1. Yang mana? Nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3 ni. Negatif 8. Kenapa? Dia dekat dalam senarai ke? Oh, tak ada. Tak ada. Negatif 8 tak ada. Tengok sekejap. Kita ada 8 kan? Oh, Dia letak tolak 8 boleh guna. Oh,
Boleh tak Dia mengadakan nombor negatif. Alamak. Kan dia kalau macam letak kat belakang, kita tak tahu nombor tu kita tolak kan. So nombor 3 ni tak boleh lah kan patutnya. Sebab patutnya nombor dia 8 je. Kalau negatif 8 tu, dia macam 8 tolak. Tolak tu operasi dia kan. So saya rasa nombor 3 tu kita tak boleh terima lah. Tak terima lah Tapi baguslah dia dah buat calculation ni. Sangat jelas. Cuma nombor 3 lah Saya nak betulkan tapi saya punya pen ni tengah sing susah sikit. Sebab ada negatif 8 ni. Kalau dia 8, 11, 19. Tak boleh juga. Tak boleh, nombor 3 tak boleh lah. Okay, so kita tengok nombor seterusnya. Okay, apa ni lagi nak buat? Nombor 1 dah settle lah. Okay, kamu 4 tanda. dengan 5. Kamu jangan tak tanda. Nombor 2 ada tak saya suruh buat? Tak ada Ada, tak ada kan? Tak ada. Cikgu tak suruh pun. Nombor 1, 3, 4, 5 je cikgu. 1, 3, 4, 5 je? Cikgu suruh hari tu. Nombor 3 hari tu dah terangkan kan? Dah terang. Kan? Nombor 4 lah. Nombor 4. Nombor 4 ni menarik soalan dia. Ini kalau dalam form 1, kalau kertas kamu, adalah soalan penyataan masalah ni yang kamu kena selesaikan Okay, jadi kita tengok tentukan perubahan suhu. Okay, tengok nombor 4 ni. Okay. Saya rasa yang A ni mungkin ramai tak dapat jawapan dia. Yang B ramai dapat. Kita tengok Dapat A dengan B. Ada tak yang dapat dua-dua? Agak-agak lah dia macam yakin saya punya jawapan ni betul cikgu. Saya. Boleh share? Saya. Cuba share jawapan kita tengok. Saya tak boleh share lah. Siapa yang boleh share tadi jawapan? Cuba share nombor 4. Saya boleh checkkan jawapan awak. Siapa yang nak share tadi? Tak dapat lagi gambar. Sekejap cikgu nak share sekejap. Okay. Ahmad apa ni nama penuh kamu ni? Ahmad Is Hakimi. Boleh panggil Is je cikgu. Is. IZZ Is. Ahmad Is Hakimi. Okay, so Zana Yaakob ni kamu guna akaun mak kamu Okay, kita nombor 4. Kabur sikit lah cikgu. Nombor 4 so kita tengok, saya check kan. Okay. Tak nak keluar mana? Tak nak keluar ni. Kristen. Ada 2 orang Tak apa, boleh share. Risa. Ada satu kelima nanti. Okay, satu kita ada daripada Is. Yang ni Is punya saya tulis nama dulu. Ini Is punya. Is kelas mana Is? Satu Esan. Satu Esan. Okay, satu lagi saya nak ambil Arisa. Arisa kelas mana Arisa? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni of course ada satu kelas je.
Arisa for sure Wan Iman. Arisa Wan Iman Okay, so kita tengok dulu yang Is punya. Okay, mula-mula dia kata suhu satu bandar satu ketika adalah 12. Lepas tu dia menurun sehingga negatif 6. Okay, jadi kalau you buat timeline, mula-mula suhu dia 12. Lepas tu dia turun jadi negatif 6. Kalau saya ada number line, ni number line saya, mula-mula 12. Lepas tu dia turun, dia ke kiri kan, sampai negatif 6 darjah Celsius. So, total ni berapa yang kita tahulah. Jadi kalau kat sini kosong, ini ke sini kita ada 12, yang ni ke sini kita ada 6 unit lah. So kita ada apa tu? 18 kan ke bawah. So dia buat perubahan suhu di bandar itu. Mula-mula ada 18. So suhu dia berbeza 18 Tapi ada ke negatif ni Tengok dulu. Okay, and then dia menurun sehingga 6 darjah Celsius. Okay, dah. Suhu kemudian meningkat sebanyak 3. So daripada negatif 6, dia pergi 3 pula. Kan? So mula ada negatif 6. Lepas tu dia pergi ke 3. So beza kat sini kita ada negatif 6. Tapi dia kata meningkat sebanyak. Oh, sorry. Meningkat sebanyak tu maksudnya dia memang berubah 3. So tambah 3 betul lah ni. Betul Akhirnya menurun sebanyak 8 degree. So sini menurun tolak 8 lah patutnya ni. Bukan ni, bukan 18 ni. Tolak 8 Tolak 8. So dia menurun. So jawapan dia ialah, sekejap saya nak semak dulu. Jawapan yang diberi adalah negatif 23. So kamu dapat 23. Dapat 18 ni kejap kita fikir. Meningkat sebanyak akhirnya menurun sebanyak 8 darjah Celsius. Negatif 18 tambah 3 negatif 15. Oh kat sini lah tersilap nombor So bila kita kira negatif 18 sebab dia ke bawah tambah 3 tolak 8 kan? So dapat negatif 23. Okay, betul jawapan last ni tersilap tulis kot. Betul tak? Is tersilap tulis kan? Tambah tapi tak kira pun. Tapi tak kira kan? Okay. So kita tengok yang B, suhu akhir di bandar itu mula-mula 12 dia pergi negatif 6 turun sehingga negatif 6. Jadi 12 turun sehingga negatif 6. So kita mula dengan negatif 6 lah. Negatif 6 tambah 3 tolak 8. Okay, cara tulis dia adalah you kena tulis macam ni is. Negatif 6 okay, tambah 3 terus satu line tolak dengan 8. Cara macam ni. Okay. Buat macam ni lah. So selesaikan yang ini dulu, kamu dapat sama dengan negatif 3 tolak 8. So kat sini sebenarnya kamu tak tambahkan dengan tolak 8 daripada awal lah Jawapan sebenar betul. Cara penulisan itu saja yang boleh diperbaiki lah. Jadi saya rasa bukan seorang je yang tulis macam ni, saya rasa ramai yang buat macam ni. Jadi pastikan line pertama kamu dah tulis apa operasi yang patut kamu buat Jadi saya tahu dia selesaikan yang ni dulu, lepas tu dia tolak 8 kan. Ataupun kamu boleh buat tolak 8 ni dia tak pergi sini, dia kena buat asing. Dah dapat negatif 3, kamu boleh tulis kat bawah, kat sebelah dia negatif 3 tolak 8. Yang ni betul. Okay. Boleh? Is boleh faham Boleh. Okay, so negatif 23 dengan negatif 11. So kita tengok Arisa punya jawapan. Ini Arisa punya jawapan. Okay, Arisa. B dia betul lah. The final. Okay, dia pakai garis nombor. Okay, bagus juga. Yang ni dia tunjukkan
jalan kerja dia. Pakai garis nombor start. Dia berubah kan. So negatif 18 kat sini. Cumanya dia tak payah tulis 12 ni sebenarnya. Sebabnya dia nak change in temperature. So you already calculated the change in temperature which is negative 18. So just put negative 18 here, okay? And then plus 3 because the temperature rise and then drop negative 8. Okay? So without 12 then your answer is correct. Okay Arisa? Okay. So no need to put 12, Okay, and then for B, okay, so B is correct and then you show on the number line. Okay, good lah. Okay, so that one is for number 4. So we look at number 5. Okay, number 5, I look at Is first. Seorang penyelam berada 50 meter lah. Hai, kau ada benda ala kubik ni Selalu buat Is. Ya. Dah siap dah warna-warna ni. Saya buat. Bagusnya. Berapa minit siap ni? Berapa lama masa kamu siapkan cube tu? Minit lebih. Wah, baguslah. Bolehlah nanti kamu buat video. Macam mana kamu cantik dapat siapkan tu kan? Nanti saya boleh share dengan semua orang kat sini. Boleh Is? InsyaAllah. Saja kan kita tengok macam mana boleh selesaikan ni dalam masa yang sekejap. Okey, seorang penyelam berada 50 meter di bawah aras laut. Penyelam itu berenang naik 2 meter setiap 5 saat. Jadi setiap 5 saat naik 2 meter. Terangkan sama ada penyelam itu dapat mencapai aras laut selepas 2 minit ataupun tidak. Okey, jadi kita kena tengok 2 minit. Okay. 2 minit ni sebenarnya berapa saat? Kita kena tahulah. Jadi kita tahu 1 minit ada 60 saat kan? So kalau 2 minit kita ada 120 saat. Setuju tak? Okay? Setuju. So 2 minit Setuju. saat. Ni kamu belajar kat sekolah dulu kan? Tak belajar kat sekolah. 2 minit 120 saat. Betul. Jadi kita ada 120 saat. Okay, bayangkanlah dia naik 2 meter setiap 5 saat, kita ada 120 saat. Jadinya kita bahagikan dulu 120 saat ni. Bagi dulu 120 saat. Kita nak tahu bahagi dengan 5 saat. Kita nak tahu berapa kali sebenarnya. So kita bahagikan, kita dapat sini 1 bahagi 5, 14. 14 tak? Betul tak 14? Betul. 2, 10, 20, 25, 4 kali 5, 20. Okay, 14. 14 kali. Jadi kamu kira 2 meter kamu darab dengan 14, kamu dapat berapa? 48 meter kan? Jadi kita ada 50 meter. Ni 50 meter aras laut. Ni laut kamu. Tapi dia dapat naik 48 saja. Jadi adakah dia dapat capai aras laut? Tidaklah kan? So jawapannya tidak. Cikgu, dalam bawah jawapan kita tulis tidak dapat mencapai aras laut. mesti tulis. Yang ni saya highlightkan ni. Mesti tulis tidak dapat mencapai aras laut. Mesti ada. Mesti ada Mesti ditulis. Jadi siapa yang tak tulis, kena tulis. Buat pembetulan kat situ. Tulis ayat itu. Okay, so bagus. Bagi dia berapa bintang? 5 bintang. Is. 1 jujur Satu ihsan juga, satu ihsan. 1 jujur. Jujur dapat nama 1 ihsan. 1 ihsan. Okay, bagus Okay, next we look at Arisa. Arisa working solution. Okay. Siap lukis lagi. Bagus. Okay, so 130 second divided by 5 seconds.
multiply by 2 meters, so you eventually get 48 meters. Okay, so -2. Okay, bagus. No, the driver was -2 below the sea level. Okay, ni tak adalah no doubt, memang semua betul dengan jalan kerja, dengan lukisannya, semua betul lah. Saya nak tulis ni tapi tak boleh nak sync. Lambat pula. Mana ni tak nak keluar. Betul. Okay. So, betul semua. Bagi dia 5 bintang. Arisa, 1 iman. 1 iman. Okay, bagus. Good job Okay. So, habislah kita punya sesi pembelajaran. Start. Okay, so habislah kat situ. Okay, so do you need any extra exercise? No. No. Tulis. No. Tulis kat mes- Do you Not need any bother. No. Nampak macam a big no big no. Okay. Yes, Arif Danny, yes. Arif Danny yang cakap yes Seorang je, tak ada siapa yang nak cakap yes lagi. Oh no. Bagi dia seorang je cikgu. Aduh, lawaklah kamu ni. Okay, so okay, since everyone say no, so today Arisa. Okay je cikgu, nak sedapkan hati cikgu kan? Okay je cikgu. Faiz nak juga. Okay, tak apalah. Macam ni, okay. Saya ikut je cikgu. Is Hakimi dia tu. Is Hakimi dia ada tugas lain. Tugas dia kena buat video. Macam mana dia buat apa kubik tu. Dia selesaikan dalam masa yang sekejap. Saya nak ada. Boleh? Boleh Is Hakimi. Nanti kita share lah kan. Kita tengok macam mana lah si Is Hakimi ni buat. Cuba rakam sekali kamu buat tu. Okay, so hari ni Game cikgu kan, jangan bukan hantar dalam grup kan. apa dia? Share dalam grup. Share lah dalam grup. Saya dalam grup. Share dalam grup. Share dalam grup. Share. Nenek saya pun boleh buat. Okey lah. Saya tak nak nenek kamu. Kalau boleh kamu yang buat. Cuba buat. So, apa yang kita ada, kita kongsi pada kawan-kawan kan. Supaya kawan kita pun boleh ada minat yang sama. Kan. Boleh cuba-cuba beli lepas cute tu dekat DIY ke mana-mana Okay, so hari ni tak ada kerja rumah lah. Sebab minggu depan saya akan masuk subtopik yang baru. Saya target bulan puasa ni habis topik 1 So lepas raya nanti tak pasti kamu PDPR, tapi kalau kamu lepas raya kita memang terus mula topik yang kedua lah. Okay? Okay. Settle Okay, jadi saya nak sebelum kamu tinggalkan kelas, tolong tanda kehadiran dekat pool yang saya dah sediakan sekarang. Sebab saya dah tengok ni, satu bakti ada 22 vote, satu hijau 21 vote. Setakat ni Okay, lepas tu kedatangan kelas satu amal ada 21, satu ihsan 22, satu iman 23. Jadi pastikan semua tandalah kehadiran dekat situ. Okay, so tak ada apa-apa lagi. Okay, so tak ada apa-apa lagi, kita tutup kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As inna insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Hai cikgu. Salam cikgu. Okay, bye. Terima kasih cikgu. 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 Sama-sama.
Sama-sama Afiq. Sarah. Sama Sofia Hana sama-sama.